Ini masjidnya. Perempuan dan hadirin sekalian, sebelum memulakan kuliah perdana kita, marilah sama-sama kita mengikut SOP yang telah ditetapkan untuk duduk jarak dan minta yang belakang boleh ke depan. Mana tahu tak dengar di belakang kan, boleh ke depan. Jadi insya-Allah tanpa membuang masa, dengan segala hormatnya saya mempersilakan Ustaz Heri untuk terus dengan menyampaikan beliau insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'd. Kasih pada bahagia acara majlis Tuan Imam Musi dan seluruh altan kuasi, tuan-tuan perempuan muslimin dan muslimat, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita mendapatkan syukur kepada Allah SWT dapat kita bersama kumpul pada malam ini dalam majlis ilmu. Bunyinya kuliah perdana, barangkali kena sekali-sekali datang. Kalau selalu datang kuliah maghrib lah, sebenarnya sama saja. Apapun tuan-tuan, malam ni mudah-mudahan kita dapat manfaatkan pertemuan kita. Dan kesempatan ini saya nak baca sikit daripada kitab Bahrul Mazid. Ini kitab yang membicarakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, yang disyarahkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi rahimahullah. Dan kita nak baca pada bab yang ke-57. Babu ihfazillaha yahfazka. Bab pada menyatakan hadis yang membicarakan hadis yang disabdakan Nabi
pelihara olehmu akan Allah, nescaya memelihara ia akan engkau. Tajuk dia canggih sikit. Pelihara Allah, Allah akan memelihara engkau. Tetapi bagaimana yang dimaksudkan dengan memelihara Allah itu? Ini yang akan kita bincangkan di dalam perbincangan ini. Dan apakah manfaat daripada memelihara Allah di dalam hadis ini, juga insya-Allah kita cuba dalam masa 1 jam ini fahamkan tajuk yang kita perbincangkan. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, sesungguhnya ini hadis Nabi yang besar maksudnya. Di kadang-kadang kita ni tu sebab pentingnya kita merujuk kepada perkataan para ulama. Kerana kadang-kadang kita membaca sama ada Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW, kita mungkin tidak melihat bagaimana peranan hadis itu dalam maksud bagaimana kedudukan hadis itu untuk kita fahami. Bukan maknanya sekadar kedudukan berkait dengan ilmu hadis, tetapi kedudukan dalam konteks hadis itu pada kehidupan seorang Muslim. Sebab itu kata pengarang kitab ini, hadis yang akan kita bincangkan ini adalah suatu hadis yang begitu besar maknanya dalam kehidupan kita orang Islam. Dan ia asal dan ummi yang besar pada memelihara hukuk Allah dan berserah bagi kehendaknya, iaitu diberi ingat oleh Nabi. Maknanya dalam hadis ini kenapa dikatakan besar? Kerana hadis ini menjelaskan bagaimana untuk menjaga hak-hak Allah. Jadi oleh kerana perkara yang berkait dengan hak Allah, dia menjadi sesuatu yang besar. Sebab itu kita dalam kehidupan, apabila bertembung hak kita dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kita mendahulukan hak Allah Ta'ala. Misalnya, kita hari ini orang ramai kerja tak ada, kan? Maka orang cari kerja. Memanglah kerja tak ada, cari kerja lah. Dan kerja yang paling mudah, ngantor makanan. Pasal itu tak ada skill, naik motor je. Tetapi dalam kita menghantar makanan, di sana ada hak Allah Ta'ala. Apa dia? Allah Ta'ala pesan dalam Al-Quran, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Maknanya kita bekerja untuk hak kita, mencari rezeki nafkah. Tetapi di sana ada hak Allah, menjaga halal dan haram. Walaupun pekerjaan kita yang kita usahakan namanya menghantar makanan, tetapi oleh kerana bertembung di antara hak kita dengan hak Allah Ta'ala, yang dihantar sup babi, contoh senang lagi. Contoh ni pening kepala mikir payah. Yang dihantar sup babi, itu kan jelas haram. Kita tak makan sup tu, kita tukang hantar saja.
Jadi hak Allah Ta'ala ialah Allah melarang kita daripada tolong menolong perkara dosa. Itu kan haram, dosa. Kita tak makan, tolong hantar saja. Hantar kena kita dapat duit. Duit hak kita untuk kita berbelanja. Sebab itu apabila bertemu hak kita dengan hak Allah Ta'ala, maka hendaklah didulukan hak Allah Ta'ala. Mereka tak boleh langkah. Tapi saya Ustaz, tak tapi. Ini maksud dia tak? Tapi kadang-kadang kata ni zaman susah cari kerja, kata dia, hantar je lah. Kecuali kalau dia tidak tahu apa yang dia hantar. Tapi boleh kita tahu. Si tahu kan, takkan tak tahu. Bohong. Nah, tu cabaran gitu tu orang Islam. Tapi Ustaz, kan ke dia nak makan, kalau dia tak mengantar, mana dia tak dapat bayaran. Tak dapat bayaran, mana dia tak dapat pendapatan. Ya, memang ada kaedah apabila mudarat maka diharuskan. Kan? Ada kaedah tu. Apa nama tu? Ad-darurah tubihul mahzurat. Ini pun kalau tuan-tuan tengok di TV dulu, satu ketika ada satu program apa nama? Program reality. Di program reality ni live lah. Jadi ustaz-ustaz ni kena tanya live pun yang main-main mabuk juga. Kan tuan-tuan belum kena tanya pun dah mabuk. Maknanya tiba-tiba datang soalan, apa hukum mengambil rasuah untuk beli susu? Masa itu soalan ni. Jadi ada salah seorang kontestan ni, dia kata oleh kerana nak beli susu terpaksa harus mabuk satu Malaysia tengok. Boleh pula ambil rasuah untuk beli susu. Alasan dia tapi bagus. Pasal Ustaz ni pun baca buku. Dia kata ad-darurah tubihul mahzurat. Canggih itu. Kan kita pun dengar betul juga gitu dia. Cuma memahamkan kaedah tu kena jelas. Sebab itu para ulama sebut yang membolehkan dalam darurat itu andainya tamunya boleh menyebabkan mati. Makna tak ambil mati. Itu maksudnya. Rasa tak minum susu tak mati lagi. Belum mati lagi belum. Dan kaedah mengambil itu pun diambil kira. Contoh orang campak dalam hutan, tak ada makanan, tak ada pun. Lalu babi, malam ni babi lah paling kelima sekali. Lalu babi tangkap. Sebab itu kalau kami mengaji ilmu fiqh dulu, ditanya boleh makan tak? Belum boleh makan. Kenapa? Belum nak mati. Masa tangkap belum nak mati. Tangkap. Jadi buat apa? Pikul. Berasa nak mati lah. Potong sikit daging, bakar. Berapa banyak nak makan? Sampai hidup saja. Sampai sendawa haram. Faham tu tak? Itu makna bukan makna tak ada air tunggang gerak. Dia bukan hilang haus, mabuk terus. Itu kan ad-darurah tubil mahzurat. Tak betul. Jadi sebab itu kadang-kadang kita bertemu hak kita dengan hak Allah Ta'ala, maka dahulukan hak Allah Ta'ala. Ni isu hari inilah. Tapi terlanjur tu saya bagi tahu juga tuan-tuan. Saya tengah tuan-tuan tengok kereta saya parking dekat OKU tu. Jadi saya tak ada kaitan dengan OKU. Jadi saya beritahu dah tadi, dia kata tak perlu Ustaz. Sebab parking patutnya parking ceramah dia, tapi tak perlu Ustaz parking je sini. Pasal hari ni pun ada isu parking OKU. Kan saya pula jadi yang kedua pula orang tengok parking OKU. Saya tak ada kena-mena dengan parking OKU tu. Cuma pihak masjid kata tak perlu Ustaz parking je lah sini, sebab ada dua parking. Jadi kalau anda ini ada dua OKU datang, beritahu
saya alihkan tempat tu. Ya, takut tuan-tuan tengok komen tu ustaz pun sambung dulu kali. Jadi saya bagi tahu dulu lah ya. Baik. Tuan-tuan, sambung lagi. Dia kalau perdana ni patutnya sejam setengah baru perdana. Tapi PKP ni kalau sejam setengah ke dalam penceramah. Nabi SAW bersabda, Nabi SAW memberi ingat, peliharalah agama Allah, nescaya ia pelihara kita. Maka hadisnya ini dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Ibn Abbas qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimatin. Daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya dan sepupunya adalah Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma bukan radhiyallahu anhu? Ini bahasa Arab lah. Kerana Abdullah itu juga sahabat, Abbas pakcik Rasul SAW itu juga adalah termasuk di kalangan sahabat. Jadi huma dulu, kalau tidak radhiyallahu anhu. Macam Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Tapi kita balun je lah asal bunyi, boleh lah tu. Anhu pun anhu lah. Dia kalau perempuan sahabiah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tapi kadang orang hu juga pun boleh lah, daripada tak bunyi langsung. Ummu Salamah diam je, tak bunyi langsung, lagi teruk, maknanya boleh. Cuma sebab itu disebut radhiyallahu anhuma. Kadang-kadang bila kita baca buku ada tulis tu, fahamlah kita, menunjukkan dua-dua adalah sahabat. Kita tak boleh Haji Karim radhiyallahu anhu bawa tenang. Sekadar jemaah maghrib je tak dapat lagi radhiyallahu anhu. Kita dapat dekat ujung doa saja. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Belum masuk lagi. Sebab itu kita tak masuk. Sebab itu tak dapat anhu radhiyallahu anhu, tak dapat. Wa ashabihi wa tabi'in. Dah masuk? Belum. Bawa tenang. Tabi'in lepas sahabat? Belum. Wa tabi'in pun tak masuk. Itu zaman Imam Syafi'i, zaman lambat lagi. Bawa tenang. Kita wa tabi'inna lahum, tu baru masuk kita. Kalau imam tak sebut, tak masuk lah, nampak. Wa tabi'in sampai situ je baca, tak masuk. Dengan imam-imam pun tak masuk. Tu itu bacaan begitu. Wa tabi'inna lahum. Pasal nak sampai kita jauh. Berapa kali tabi'in? Wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in. Khawatir makmum kat belakang tengah doa, subhanallah, kata dia. Dia ingat imam lupa. Imam pun tak ada kerja. Jadi itu ringkas je, wa tabi'in lahu. Itu radhiyallahu anhu. Ini apa nama ni kita beri kepada para sahabat Rasulullah SAW. Abdullah Ibn Abbas ini ataupun terkenal dengan gelarannya Ibnu Abbas. Hari ini kalau tuan-tuan nak tengok, makam ni ada di Taif. Kerana selepas pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah, selepas peperangan Hunain, Sayyidina Abdullah Ibn Abbas terus menetap di Taif. Kita tak cerita panjang lah tajuk tu. Pertamanya panjang, tak sempat nak habis buku ni. Yang keduanya, kalau nak cerita, kita pergi ke Mekah. Jangan lupa sila mendaftar bersama saya. Itu iklan. Maknanya tuan-tuan nak sebut ada di Taif. Abdullah bin Abbas ni sahabat yang mendapat doa Rasulullah SAW. Dia ada 3 Abdullah. Tuan-tuan, 3 Abdullah. Piramli keluar 3 Abdul. Saya memang lama nak tanya Piramli. So, InsyaAllah jumpa syurga saya nak tanya.
Dia buat 3 Abdul ni ada kaitan tak dengan 3 Abdullah? Memang para ulama sebut tentang 3 Abdullah. Pertama, memang tak ada harapan kita habis kitab penyempahnya. Tapi tak pun, kitab ni saya je yang ada. Tuan-tuan pun bukan ada. Kalau saya kata habis, habislah. Pertama, Abdullah Ibn Abbas. Ini yang ada di Taif. Dia punya makam. Cerita Abdullah Ibn Abbas paling terkenal mendapat doa Rasul SAW. Apa doanya kak? Ini boleh baca untuk anak-anak kita. Kami selalu kalau berziarah, kita baca di masjid tu. Tapi bukan nak baca di kubur tu tak. Nak mengambil semangat ni, feel. Saya kata tuan-tuan baca doa ni. Kerana orang yang berada dalam kubur ini mendapat doa inilah daripada Nabi SAW. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Maka kata para ulama, dengan doa Nabi SAW, Abdullah bin Abbas menjadi orang yang alim dalam bidang ilmu. Zaman Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika menjadi khalifah, disebutkan bahawa Sayyidina Umar tidak akan memberikan hukum melainkan setelah merujuk ke Abdullah Ibn Umar. Canggih. Dan disebutkan ketika wafatnya Abdullah bin Umar berada. Abdullah bin Abbas, orang beritahu, wahai Ibnu Abbas, tak kami bawakan kau ke Mekah untuk dikuburkan di sana. Kata Ibnu Abbas, aku tidak layak untuk dikuburkan di perkuburan Ma'la. Ma'la ni tempat Sayyidatina Khadijah. Maknanya orang alim macam itu dapat doa Nabi, rasa tak layak nak dikuburkan di mana. Kita perangai macam hantu daripada muda, dah tua pergi ke Mekah, sibuk minta mati kubur situ. Dan faham ke tak? Sekian dimaklumkan. Marah lah. Ustaz kan dia doa ialah bagus lah. Cuma zuhudnya para salafus saleh rasa tak layak nak kubur di mana. Dan makna ni disebut nikmal maqbarah hazihi. Sebab kubur sini kerana Sayyidatina Khadijah di situ. Tapi Ibn Abbas rasa aku tak layak. Kita ya Allah, matikanlah aku di Mekah. Sekarang mati juga, tapi tak kubur dah situ dah. Kubur mana? Tu di border tanah haram dan tanah halal. Bolehlah kira Mekah juga. Mati mana? Mekah. Okey lah tu. Ahli syurga lah kat situ. Dia terlupa penyangak yang mati di Mekah pun kat situ juga kubur dia. Syara'id. Faham? Baik. Itu Abdullah yang pertama. Abdullah yang kedua ialah Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhuma, atau dikenali dengan nama Ibn Umar. Ini terkenal dengan pencinta sunnah Rasulullah SAW. Kita kalau sekadar pakai rida, susah banggi lah, bawa tenang. Yang kita rasa rida sunnah no, kita nampak bercinta, pencinta sunnah rasa tak? Tak. Abdullah Ibn Umar disebut bahawa ketika pada musim haji, dia melalui satu kawasan yang pernah dilalui oleh Rasulullah SAW. Ketika itu unta Rasulullah SAW berehat seketika. Tetapi ketika Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhu lalu di kawasan itu, dia pun berhenti juga. Orang tanya, wahai Ibn Umar, mengapa kau berhenti di sini? Kata Ibn Umar, kerana aku pernah melihat unta Nabi SAW berhenti di sini. Tuan tengok. Walhal unta Rasul, kata para ulama, unta Rasul SAW berhenti kerana letih. Jadi dia berhentilah. Unta Rasul berhenti, Ibn Umar pun berhenti. Kita kepiah aja kamai. Kita jauh lagi lah tuan-tuan. Tapi bolehlah kan, okey lah tu. Maknanya ada jugalah rida sikit. Mudah-mudahan tanda cinta, mudah-mudahan
lidak dekat bahu, merokok boleh tahan. Marah orang merokok. Sambung. Itu yang kedua. Yang ketiga disebut sebagai Abdullah lupa pula dah nama, ya, Abdullah bin Abdullah ha? Siapa? Tak tengok pasal tutup mulut. Bukan Abdullah bin Zubair, bukan. Abdullah apa kepayah menung pula dia nak sampai. Tadi sampai dah, ya. Abdullah bin Mas'ud, bukan, ya, dia terkenal dengan peristiwa bertemu dengan jin, ya. Abdullah yang ketiga tu Ibnu Mas'ud. Satu hari Rasulullah SAW mengajak untuk pergi ke kawasan di Masjid Jin sekarang. Tuan-tuan pergi ke Mekah, ada masjid namanya Masjid Jin. Orang-orang kita pernah pergi ke dalam, tak pernah. Saya pernah pergilah dan saya pernah solat di situ. Tapi orang kita tak ada kerja, sibuk nak tengok jin di situ. Tapi memang saya pergilah. Saya pernah tengok sendiri dengan mata kepada saya sendiri. Ketika solat zuhur masuk, memang jelas nampak. Sebab itu memang tempat itu pun dipanggil Masjidul Jin. Memang saya nampak orang pakai seluar jin. Cuma di jin atau tidak, Allahu a'lam. Orang kita Masjid Jin cari jin, tak ada kerja. Tetapi Abdullah bin Mas'ud dia terkenal dengan peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada kaum jin. Itu tiga Abdullah panggil. Tu saya kata tadi, nanti nak tanya Beramli juga, adakah cerita tiga Abdul itu diambil daripada Abdullah. Baik, sambung. Abdullah bin Abbas itu tuan disebut ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, berusia ketika itu sekitar lebih kurang 8 tahun. Maknanya kecil, ya, ketika berhijrah Madinah kecil lagi. Tapi orang dulu 8 tahun, walaupun 8 tahun kira besar tu. Sebab itu Abdullah bin Abbas ini orang yang banyak dapat ilmu daripada Nabi SAW. Kerana ketika Nabi SAW wafat 10 tahun selepas itu, Abdullah masih remaja lagi. Remaja dah alim dah tuan, dah alim dah. Kita 18 tahun sibuk dengan slomo. Tahu slomo? Tu tak apa-apa kerja kita. Tu kan 18 tahun, budak 81 tahun. Salah orang kita. Ketika itu disebut, kita adalah aku di belakang Rasulullah SAW sama-sama menunggang satu binatang. Maknanya duduk di atas tunggangan lah. Ia di hadapan, aku di belakangnya. Dan pada suatu hari di dalam kami sama-sama di atas binatang itu, lalu ia bersabda, hai budak. Ini panggilan untuk anak-anak, hulam ni. Dia kalau budak-budak, hulam. Nampak gaya tak ada PKP, hulam tak ada. Ada tadi satu hulam, baca buku, dah hilang lah. Itu hulam. Kalau besar-besar ni, ini kira rasa ni syabab lagi ni, tengok gaya. Tapi kalau buka emas tak tahu lagu. Syabab ni ada orang muda, ni syabab. Syabab. Kita selalu pergi Mekah, orang sana panggil haji, haji, haji. Kita bangga, belum pergi haji lagi orang nak panggil haji. Haji tu maksudnya orang tua. Jangan bangga nak. Haji, 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 tangan. Itu mana? Orang tu, meh. Kita dengan benar bangga tu, haji, haji, haji. Kalau hajah, makcik tua lah.
Kan kita dengan penuh bangga tu. Hajah Maimunah. Makcik tu Maimunah. Pengen tak pakai dah hajah tu. So itu Nabi panggil, ya gulam, wahai budak. Panggilan. So itu tuan jangan hoi hoi. 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 Apa hoi hoi hoi. Nabi tu Nabi, martabat tinggi dah. Ini panggilan anak-anak hoi hoi. Mentang-mentang dia tua, dia hoi hoi kan. Kadang peti ada di masjid orang jenis gitu. Hoi, budak-budak, hoi. Kang tegur kan keteguran pula. Jadi sabar je lah. Kadang dia tak boleh tegur terus, dia kena kendian, nanti lambat sikit. Kalau tegur terus tu mau ditempeling kita pula. Kadang tak kena tuan. Nabi menganjurkan kita. Tok Nabi SAW tuan. Bukan sekadar kita nak ambil hadis je, tengok bagaimana sikap Rasul SAW pada kanak-kanak. Rasul SAW lalu ada kumpulan kanak-kanak, Nabi bagi salam. Assalamualaikum. Nabi SAW bagi salam pada budak-budak. Kita balik sembahyang maghrib je, tu pun masbuk. Balik ke rumah ada budak-budak, dia negur budak-budak. Lain kali kalau orang tua lalu bagi salam. Engkau je lah bagi salam, apa payah sangat. Nabi bagi salam pada budak-budak. Okay, dah. Tak rugi pun, tak rugi. Tengok bagaimana Rasulullah SAW itu kata Nabi SAW, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, dia takkan dikasihi. Kita buat macam tu, baik-baik pecik, baik. Kita jalan, dia dah tua 4. Dah tua bertongkat, jadi tergulik pada muka. Tuan-tuan, sebab kita tak mengasihi, maka dia takkan dikasihi, kata Nabi SAW. Dan itu kita dengan budak-budak kenal. Ya, saya suka. Masjid ni bagus lah nampak ni, ada budak-budak. Tengah masjid sibuk, suruh budak-budak keluar. Semua halau. Budak-budak keluar. Budak-budak tolong keluar. Dia yang keluar tak risau anak kat belakang tu. Ustaz ni suruh aku keluar. Apa hal keluar pula? Kadang orang tua-tua ni pun satu hal. Tak ada Ustaz, budak-budak ni sibuk berlari-lari dalam masjid. Budak-budak memang begitulah. Kalau budak-budak berlari, suruh duduk. Kan dia lari sana, duduk. Shh. Lari balik, pergi sana. Shh. Duduk. Itulah keadaan. Lari sana suruh duduk. Apa yang kita bening kepada? Itu keadaan dia. Yang masalah kalau orang tua boleh lari dalam masjid, lari apa hal ni cik? Tak tahulah, kita suka. Yang ni tak payah. Angkat ramai campak luar. Tu tua tak ada kerja. Dah azan ke belum? Dah azan? Dah masuk dah? Jadi tuan, kita bertenang seketika, jangan ke mana-mana, kembali semula selepas ini. Banyak tu kamera malam ni, macam-macam TV ada ni.
La sambung balik kita. Baik. Jadi budak-budak. Sebab itu Nabi SAW orang yang sangat mesra anak-anak. Bahkan bukan begitu saja, disebutkan juga bahawa Rasulullah SAW mengajarkan juga anak-anak. Sebab itu dikata di sini, ketika itu di dalam hadis ini dipanggil budak kerana Abdullah ibnu Abbas berumur 9 tahun. Nah, ini 9 tahun ni dah berkawan dengan Nabi. Kita kalau anak-anak tak ke masjid, tak ke surau, bila dia nak berkawan dengan orang baik-baik? Bila dia nak duduk dalam majlis ilmu? Bila dia nak kenal dengan buku-buku para ulama? Yang mengajar tu pangkat cikgu je lah. Itu buku-buku para ulama. Bagaimana dia nak kenal? Rasul SAW bersahabat dengan budak umur 9 tahun. 9 tahun. Dan disebut, hai budak, aku mahu mengajar kamu, akan memberi akan kamu dengan ajaran beberapa kalimah. Tuan-tuan, di kitab lama ni macam itulah. Mabuk kita baca, memberi kamu akan beberapa kalimah. Maknanya aku nak ngajarlah. Pertama, ihfazillaha yahfazka. Peliharalah olehmu akan Allah, nescaya memelihara ia akan dikau. Simple. Nanti mengajar budak-budak minit sudah. Ini kita mengajar budak panjang syarahan. Dan budak-budak tu nak ingat lagi kalau mak-mak sah. Ni dengar ni mak nak cakap setengah jam. Habis mak cakap, bapak tanya, mak cakap apa? Tahan nyampah mak tu. Itu je. Tak dapat dia pesan panjang benar kan. Itu pendek. Ingat, ini bukan agama je. Kan senang dia faham. Ini bukan sunnah Nabi. Kan senang. Ini benda tu semua masuk. Dulu kakak, ibu nak melahirkan kakak kan susah. Doktor itu lari tu. Semua masuk. Doktor masuk ke kampung. Ke bawah mati semua masuk. Pening tak tahu benda tak faham. Tak faham tuan-tuan. Tak faham lah kan. Kadang kita mak-mak ni bagus cara, tapi teknik kurang. Perlu diperkemaskan. Bapak bagus, simple. Aku pelempang pendek. Sebab itu dia takut dengan bapak. Pasal kalimah dia mudah dipahami. Kan? Ingat, sebelum kena terajang aku, itu jadi cepat dia tengah faham. Kalau bapak pun sama macam mak juga, memang habis. Marah kaum ibu malam ni. Tu Nabi ada tuan, ihfazillaha yahfazka. Peliharalah olehmu akan Allah, nescaya memelihara ia akan dikau. Yakni pelihara olehmu akan agama Allah daripada sia-sia dan bertukar ganti, dengan bahawa engkau pelihara segala suruhnya yang diwajibnya, dan pelihara segala yang ditegahnya yang diharamnya.
maka perbuat segala yang disuruhnya itu dengan sebenar-benar menjunjungnya, dan menjauh akan segala yang ditegahnya dengan sebenar-benar menjauhkan. Maka jangan dilihat Allah akan kau pada tempat yang ditegahnya itu. Apabila taat kamu akan Allah, nescaya menjunjung segala yang disuruhnya dan menjauh segala yang ditegahnya, nescaya dikelilingnya akan dikau dengan beberapa malaikat di hadapan kau dan di belakang kau, memelihara mereka itu akan dikau daripada suruh Allah. Maknanya tuan-tuan, maksud pelihara Allah, peliharalah agama Allah. Artinya apa? Halal dan haram. Itu kita sebut tadi. Bukan soal kita tahu hari ini memang susah nak cari kerja, nak mencari rezeki hari ini sesuatu yang mencabar. Dia jadi satu rantaian. Saya seorang sahabat struggle untuk nak tahankan syarikat company secretary. Saya tanya kenapa? Sebab dia kata syarikat yang daftar pun tutup, jadi dia nak jadi sekretari siapa? Di rantaian. Dia tak ada masalah, tapi misal orang yang daftar tutup syarikat, jadi apa faedah dia buka? Dia menguruskan syarikat, tapi syarikat tak ada. Jadi makna begitu rantaian. Memang payah, tetapi ingat ada hak-hak Allah. Jangan kita kelang kabut nak mencari rezeki, abaikan hak Allah Ta'ala. Ni kadang-kadang jadi masalah, sehingga tidak ketahuan mana yang halal, mana yang haram. Lepas itu dia kata, jagalah suruhnya yang diwajib, pelihara yang diharam. Mana yang wajib buat, itu kita yang wajib tengok dulu, tapi kita kelang kabut. Yang sunat kita sibuk, wajib tak sibuk. Sedekah sunat, bayar hutang orang wajib. Faham ke tidak? Ini sibuk sedekah. Kat mana saya nak sedekah? Orang hutang tu tunggu tu bila nak bayar? Tak betul. Kecuali hutang yang memang ada tempoh-tempoh tertentu yang dipersetuju di bab lain. Jadi kadang kita tahu pertimbangan. Yang ditegah, yang diharam, elak. Itu simple. Buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Syurga. Solat di waktu wajib, selesaikan. Tapi saya tak bangun tiap, tak apa. Tapi yang dilarang jangan buat. Masuk syurga. Itu maksud. Jaga sungguh-sungguh yang dilarang Allah Ta'ala. Tapi Allah bukan larang soal babi saja, tak. Bukan soal makan saja, tak. Kita bab sembahyang bagus, bab tak menterah babi bagus. Kasono bunyi babi dah tu ni apa? Dah nama dia babi. Tapi mengacau jiran, champion. Parking suka hati. Jiran nak keluar terpekik terlulung manggil kita. Pasal kau suka kita je. Kita rumah Putrajaya ni kadang-kadang dia panggil tak ada gate. Bila tak ada gate, kita kadang-kadang kena hormat orang sebelah. Ini segala pokok pasu pecah semua dihimpun sebelah rumah. Memanglah kawasan kita, tapi border kawasan dia bukan main cantik. Bunga lidah buaya, lidah biawak, lidah cabang, semua ada. Sebelah tu pasu pecah, kan buruk jadi. Jangan kita buat tong sampah sebelah tu. Kita kan ada jiran, dia ada hak. Tak boleh nak. Kecuali kita ni rumah memang tertutup, bubuhlah dalam tu. Gajah mati ke, unta mati ke, simpan.
Tapi kita hidup berjiran, kena jaga. Lagi kalau kita pelihara binatang, ini duduk dekat Putrajaya sibuk nak beli ayam lah. Kucing tuan, ayam pun dia beli, ayam. Tu ayam saya tu. Elok dekat atas kereta orang sebelah. Tak sakit hati kawan, nak tegur kan, kelahi pula. Itu ayam itik kat sana. Dia ingat kampung dia ke apa? Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni tak maaf sebutlah tuan-tuan, semayang bagus, tapi dengan jiran ni takut tak pas gitu. Besok nak masuk surga, jiran tarik kita, ya Allah tunggu dulu, aku nak tuntut balik dengan orang. Dah tak pasal, elok dah kita patut masuk surga pasal semayang soft depan. Kadang-kadang sampai depan daripada imam. Yalah, pasal imam datang lambat. Kan imam datang lambat duduk belakang. Kita kan imam ni kat belakang pun imam ni. Lain bacaan tadi bang. Imam lambat, imam kat belakang, tadi orang lain jadi imam. Mana pula? Kan imam ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti, mesti duduk depan. Maknanya siapa-siapa pun duduk depan imam lah. Dia belakang tak imam lah. Ini depan tak lagi imam. Ji, terima kasih lah Ji. Tidak, pening juga kita siapa nak jadi imam. Mam, kenapa lambat? Terbalik. Kat depan haji, kat belakang imam. Jangka pasal duduk belakang makmum, bukan imam. Mum lambat hari ni, imam pun pening. Pasal mum pula. Yalah, makmum depan baru imam. Kita tak, imam bawa sampai ke kolam mancing pun imam. Siapa mancing tu? Imam. Kita usaha jawatan tu bawa sampai sudah. Kadang payah jaga. Dia berjiran lebih-lebih lagi lah. Kadang kita risau. Kita ni lagi-lagi zaman-zaman sekarang ni komuniti rapat. Dulu senang, saya, tempat saya, rumah saya 2 ekar satu rumah. 2 ekar satu rumah. Nak keluar malam takut. Kena pula pakcik sebelah tu kedekut api. Maghrib tutup ni semua lampu. Tuan-tuan, tahun awal 80-an, mana ada orang nak pakai lampu banyak. Gelap terus 2 ekar dengan lampu-lampu terus tak keluar. Dia buka lampu dapur je. Lagi takut nak lalu. 2 ekar tuan-tuan nak lalu. Kita benda ni tanah satu pasu je. Tu pun sibuk nak menanam macam-macam. Uri anak dalam tu. Semua dia tanam je dalam tu. Saya silap laki dia pun dia tanam dalam tu. Kadang payah orang kita ni. Tuan-tuan, hormatlah jiran. Kita dah duduk bawah jiran, nak naik atas, naik pakai tangga. Bersikal anak, bersikal buruk, botol pat, semua ada. Tu kalau Cina yang beli botol dekat Cita Piramli tu datang, dia angkut semua. Semua ada kat situ. Kan ganggu orang. Tu termasuk menjaga agama. Masuk tu sebut Nabi. Tu menjaga agama bukan solat saja, tak. Termasuk. Masuklah saya tadi. Tak maaf tuan-tuan rasa bersalah betul parking dekat OKU. Genang ada orang tuan-tuan, dia pusing kereta tu tengok tak ada stiker OKU pun. Ya Allah, jadikan dia OKU tu. Ada orang jahat juga tuan-tuan. Sebab itu dia kata, apabila engkau taat akan Allah dan menjunjung segala perintahnya. Kata apa ni tadi? Kita habis 8.50. Tuan-tuan tak payah tengok jam lah. Saya ada jam saya kat belakang sana. Sebab saya tengok mata tuan-tuan duk mati depan. Sana ada jam juga. Tak apa, 8.50 tu kira habis lah kitab tu. 8.50 tu kira habis lah kitab tu. Sebab saya je yang tahu di mana habis dia. Maka dia kata, apabila taat kamu akan Allah dan menjunjung segala suruhnya dan menjauh segala tegahnya, nescaya dikeliling kau dengan malaikat yang memelihara. Kan? Malaikat hafazah, mana yang jaga kita. Tapi dengan syarat jaga Allah lah. Yang tuan-tuan kata, kita orang Melayu kata kan, malaikat sambut. Kan? Kita tidur, baby sebelah,
Biasalah masa mula-mula tidur tu tertib. Baby tengah, mak baby, bapak baby. Bila dah tidur, mak baby ke sana, bapak baby ke situ, baby ke bawah. Tapi kita bangun, tengok elok budak tu. Malaikat sambut orang tu sebut. Memang ada malaikat yang menjaga manusia. Tapi betul-betul sambut ke tidak, Allah Alam lah tuan-tuan. Jangan tuan-tuan tengok tu, malaikat sambut tu ke tidak. Tu istilah awam tu. Tapi memang ada malaikat yang jaga. Kita banyak kali kadang-kadang kalau kita pesan patut terulik tapi tak terulik. Kerana ada orang yang Allah jaga. Tapi itu kena tengoklah amalan dia macam mana. Kalau sembahyang pun tidak, malaikat bukan jaga, malah malaikat nak empuk lagi ada. Pasal betul Nabi sebut setiap pagi 2 malaikat turun berdoa. Yanzilani malakan yanzilani, 2 malaikat turun berdoa. Satu malaikat doa apa? Ya Allah, kau hancurkan orang kedekut ni. Malaikat doa tidak bagi pasal kedekut, tabung lalu betul. Ada lagi ditolak ke tepi, dia tak bagi tabung tu berjalan. Dah lah tak nak isi, malah pula tolak. Jangan. Malaikat tengok jaga kau besok pagi. So malaikat dia, Nabi dah sebut dia doa pagi. Jadi macam ni isyak dia tak doa lagi, dia tunggu pagi esok, tunggu. Allah sebut dalam hadis tu, Nabi SAW sebut dalam hadis tu, dia turun pagi dan dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Dia kata apa? Ya Allah, kau hancurkan orang ni kedekut dan ambuh. Dan orang yang bersedekah, malaikat doa pula, ya Allah, kau bagi ganti pada orang yang sedekah. Pagi-pagi dapat doa malaikat. Dia kalau nak doa malaikat, sedekah. So, ni bukan promosi tabung, tapi masjid ni memang tak ada tabung. Macam Masjidil Haram pula masjid. Ada orang pergi Mekah, sibuk cari tabung. Dia kali tambah pergi, bertanya tak nak, sombong pula. Dah mengah, baru tanya. 6 hari mengah, baru tanya, Ustaz, sebenarnya kat Masjidil Haram ni tak ada tabung. Kata lah, mengapa tak tanya hari tu? Betul Ustaz, besok nak balik dah. Dah jenuh mencari, tiap-tiap hari cari tak jumpa. Kata itu masjid kita dia tabung lah, Masjidil Haram ni tak ada tabung. Tapi kalau nak menyumbang, boleh berhubunglah dengan dia, bagi tahu berapa ratus juta. Kalau sekadar RM1, RM2 tak payah nak. Dan ni ada orang Malaysia kita pun tak ada kerja juga, pasal sama-sama tak ke Mekah. Dengar kata nak ke Mekah ya Kak, masuk dalam tabung masjid kan RM2. RM2 tabung masjid, beli kap orang minum zam-zam tu pun tak cukup. Mana cukup? Sebab orang sekali tarik 4, minum 1, 3 buah. Kan tarik apa ya? Rap. Itu 4, yang semua kosong itu. Sebab itu buka perlahan. Jangan masih orang sedekah tu tarik perlahan. Kan benda tu melekat. Jadi tak, kalau siapa yang biasa pergi Masjidil Haram lah kan, saya tak adalah biasa sangat. Adalah kadang ulang-alik seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu je lah ya. Pasal pandemik ni tak pergilah tuan-tuan. Sekian dia maklum kan, nyampah je dengar tuan-tuan. Jadi sebab itu kalau nak malaikat doa apa yang bagi, sedekah. Nabi sebut tuan-tuan, hadis sahih, kalau nak dapat doa. Dan doa tu macam bukan doa semata-mata dapat duit balik. Tak ada. Kita sedekah tadi, besok pergi malaikat doa, tuan-tuan buka dompet, ada duit balik. Tak ada. Tapi khalafah ni macam-macam. Boleh jadi kita ni, ya Allah, aku ni bila nak beranak, tak beranak. Doa. Hari-hari malaikat doa. Kita doa mana jalan? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mana ada doa? Itu tak mampu. Malaikat tak. Doa malaikat sungguh-sungguh betul. Lepas tu orang yang sedekah tiap-tiap hari, besok pagi, dia malam ni mula maghrib tadi start hari esok. Besok subuh separuh hari, subuh sampai maghrib esok full day. Hari dalam Islam mula malam, kita terbalik, mula pagi.
12:01 AM. Nah, kita dalam Islam dimula malam dulu baru siang. Lepas tu malaikat dia akan duduk waktu malam dan siang, waktu pagi tu. Kita malam maghrib sedekah niat, mudah-mudahan malaikat doakan aku. Kita memang tahu lah apa benda kita nak, malaikat lagi tahu, Allah Ta'ala tahu. Tuan-tuan, iaitu bila malaikat turun pagi, ya Allah, Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah bagi orang yang sedekah tadi, ya Allah ganti dia. Mungkin kita tak sihat, lutut sakit, cuba sedekah hari-hari, sedekah. Malaikat doa, lutut hidup, lutut hidup, macam kita nak itu, mudah-mudahan ya Allah ganti untuk dia, ganti untuk dia, ganti untuk dia. Cuba. Tapi niat kena ikhlas, bukan sedekah untuk lutut. Sedekah lutut, sedekah lutut. Dah berzikir lutut. Itu ulama tegur kita, jangan bila sedekah memang jawapannya tak habis kita. Tuan-tuan, episod kedua lah, tahun depan kita bagi orang sunnah ni, jangan kita gitu ambil, doakan saya habis pahala. Tuan-tuan faham aku tak faham? Itu lagi, doakan saya habis, tak dapat. Pasal memberi itu kan kena talak, memberi itu saya nak doa ni. Tuan-tuan faham ke tidak? Kita kan selalu gitu kan, ambil. Doa pakcik doa pakcik, lagi tak jalan, bagi je dalam hati. Malaikat pagi esok buat kerja dia, nampak tak? Kita dah tu faham ke tidak? Itu dia ngaji kuliah ni tak ada ilmu. Kalau ikut ilmu pedagogi, di mula-mula tu je dapat, di ujung tu dah macam yang menyesal pula aku tak makan dulu tadi, panjang pun kuliah. Dia dah macam-macam dia fikir. Saya habiskan tuan ya. Ni habis. Habis perenggan ni bermakna habislah keseluruhan ya. Dia kata, maka bila engkau pelihara agama Allah seperti yang tersebut itu, nescaya dipeliharanya engkau, yakni dipelihara dirimu, isteri, anakmu dan hartamu dan agamu dan duniamu. Makna pelihara agama Allah, Allah jaga semua, termasuk duniamu, kata pengarang kita. Betul, ada pepatah kata-kata hikmah dia kata, orang yang mengejar akhirat, dunia akan mengikut. Kejar akhirat, dunia follow belakang. Tapi orang yang mengejar dunia, akhirat tak ikut dah. Kejar akhirat, dunia follow. Itu siapa yang menanam padi, lalang tumbuh sendiri. Tanam padi kan tumbuh lalang, tapi cuba tanam lalang, buat apa tu? Tanam lalang, lalang pula untung tumbuhlah padi. Tak ada. Pasal yang mengejar dunia, akhirat tak ikut. Tapi yang mengejar akhirat, dunia ikut. Ada orang suka dengan agama, suka sungguh, naik pangkat jadi orang nombor satu. Benda dalam kepala dia agama dulu. Saya nak surau diaktifkan. Itu kepala dia. Duduk satu institusi besar, surau dipikir dulu. Berpegawai beritahu, kata Ustaz, bos cukup suka dengan surau. Habis meeting, surau dia cari. Main orang ada pangkat, dipikir dengan pangkat dia untuk agama dulu. Senang. Institusi nak buat program ke, nak buat majlis zikrullah ke apa ke, tak ada hal. Bos jalan. Tapi kalau yang duduk nombor satu, surau dia suruh tutup, lagi tu mengarut semua surau-surau ni, kerja kita tak berjalan. Biar ada orang duduk nombor satu, surau dihidupkan dulu.
Kita pergi surau, lain macam bentuk surau ni sekarang. Ustaz, bos baru kata. Apa pasal? Bos baru suka surau. Ada satu saya pergi sebab korporat dulu kan. Dia masuk jadi CEO. Dia kata, panggil kontraktor, saya nak pasang dalam pejabat ni semua tingkat speaker. Orang pening, apa hal? Rupanya sambung dengan surau. Ceramah yang tak pergi surau pun dengar juga, terpaksa sambung juga. Nak tutup tak boleh. Canggih. Orang 21, siapa berani lawan? Tak ada orang nak komplain. Encik, saya tak bersetuju speaker. Okey, you boleh berhenti, resign. Kan canggih. Sebab akhirat dia pegang. Macam ada harapan? Tak ada harapan. Tuan-tuan, cukup lah tu 8.50 lah. Saudara tu mengaji mana habis. Ya, lain kali mengaji lagi. Banyak lagi ustaz. Masjid ni pun banyak ustaz. Jadi datanglah mengaji hari-hari. Setiap hari kuliah perdana. Saya pesan dengan juga pihak masjid. Balutnya nama apa-apa hari-hari walaupun kuliah maghrib. Kan? Kuliah perdana, kuliah sempena. Orang kita kan suka macam tu. Kalau dia statik kuliah maghrib, tak datanglah kita. Ada pun lebih kuliah sempena bulan Safar. Menung dia mungkin bulan Safar ada pun. Ada itu. Kuliah perdana. Kuliah khas ada. Walaupun ustaz yang sambung, kata kuliah khas, memang malam ni khas ustaz berceramah tajuk malam. Tapi ustaz yang sambung juga. Orang kita teknik nak bersikit tukar. Kalau dulu boleh makan, saya selalu sebut, kita suka makan kecil, jamuan ni sendiri. Orang tak nampak. Kuliah besar, tukar. Makan besar, kuliah kecil. Jamuan perdana, kuliah disediakan kecil je. Apalah, yang penting kuliah ada. Itu sekian yang dimaklumkan. Jadi tuan-tuan, cukuplah untuk malam ni. Terima kasih sekali lagi pihak masjid. Dan minta maaf banyak kalau mungkin saya terlewat tadi. Dan minta maaf kalau tadi saya tak tahu lah. Kalau orang Putrajaya ni kita tak tahu dia duduk presiden mana. Saya rasa ada menteri saya potong tadi. Dia punya lampu klip-klip dengan kereta-kereta dia pun saya potong. Jadi dia potong, saya potong. Dia potong. Kami potong-potong tadi di hari. Ya, jadi saya minta maaf lah. Saya terpaksa potong juga. Ya, lama-lama dia mengalah. Pasal dia dah masuk Putrajaya, takkan nak pasang lampu biru lagi. Kan? Saya laju juga. Jauh kan daripada Sarjana Putra tadi. Dia potong, saya potong. Dia potong, saya potong. Tapi dia lampu biru, saya lampu putih tu je lah. Kan? Jadi hantam je lah. Tengok sama-sama masuk Putrajaya. Risau pula saya, sudah tempat aku ceramah entah pula dekat situ dia sembahyang. Kata, ini kereta yang potong aku tadi. Tuan-tuan, jumpa lagi insya-Allah pada masa yang akan datang, tahun-tahun depan insya-Allah. Ya. Cukuplah tu. Mengaji biar banyak ustaz lain pula. Wallahu a'lam. Aku lupa li hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'an hadha jam'an marhuma tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, sikit saja, setengah minit. Ada sahabat saya di luar sana ada bawa kacang Jepun. Ya, kacang Jepun. Siapa yang nak boleh dapatkan di luar. Ya, kacang Jepun. Saya pun tak tahu lah macam mana kacang Jepun tu. Tuan rasa lah, dia ada dia punya tester. Tuan-tuan makan yang rasa tu free. Bawa balik bayar. Jangan tuan-tuan yang bungkus tuan-tuan bawa balik percuma je. Main kawan tu tutup kedai awal dia. Ya, insya-Allah. Wallahu a'lam.